Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruzida binti Amr Ahmad. Saya daripada kumpulan Q. Okey, untuk tugasan kumpulan pada kali ini, kumpulan kami telah memilih teori teknologi komunikasi iaitu bab 11. Dalam bab ini, saya ditugaskan untuk mendapatkan maklumat mengenai teori teknologi komunikasi dengan memperkenalkan teori sejarah awal teknologi komunikasi, mendapatkan gambaran keseluruhan latar belakang dan juga pembangunan serta elemen-elemen teori. Okey, seterusnya adalah slide mengenai pengenalan teori teknologi komunikasi. Seperti mana yang kita ketahui, teknologi komunikasi sekarang semakin hari semakin canggih dan penggunaan alat komunikasi juga semakin bertambah. Sentiasa berubah dari zaman ke zaman. Oleh itu, teknologi ini semakin membangun dan pesat dan proses globalisasi dunia menjadi titik tolak dalam mencetuskan banyak perubahan dan memberi kesan dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Integrasi teknologi komunikasi juga menjadi salah satu perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat kerana ia memberi manfaat atau faedah kepada setiap masyarakat yang menggunakannya. Teknologi komunikasi ini akan digunakan oleh sesiapa sahaja, tak kira besar, kecil, tua, muda, untuk kegunaan seharian mereka bagi menjalankan aktiviti seharian dan memudahkan kerja. Malah dia telah mempengaruhi cara bagaimana manusia berkomunikasi. Contohnya, manusia menggunakan pelbagai alat komunikasi seperti radio, televisyen, komputer, internet, dan manusia dapat berkomunikasi atau menyampaikan mesej mereka dengan lebih cepat dan mudah. Dan mereka tidak perlu bersemuka untuk mendapatkan apa-apa hiburan. Dan melalui situ, tekan sahaja alat perkakasan yang ada, so maklumat pun dapat disalurkan kepada mereka. Okey, selain itu teknologi komunikasi juga merupakan perkakasan di mana dia merujuk kepada semua barang yang digunakan seperti mengumpul, memproses dan bertukar maklumat, iaitu mengirim, menyampaikan, menerima, mengedit dan memanipulasikan maklumat kepada individu yang lain lah ya. Okey. Menurut McLuhan, teknologi komunikasi dapat meluaskan deria manusia seperti dia boleh menyentuh, menghidu,
merasa, mendengar dan melihat. Tengok kalau kita guna telefon, kita boleh mendengar, kita boleh menyentuh. Menghidu tu tak boleh lah. Okey, teknologi juga berperanan sebagai ejen perubahan kepada masyarakat kerana masyarakat boleh menjalankan aktiviti berkomunikasi. Okey, menurut pendapat Grant, itu dia menggabungkan pendapat dia bersama dengan Roger dan Bolrokish. Dari situ dia menghasilkan umbrella perspective of communication technology, di mana dia menyatakan teknologi komunikasi merangkumi sistem sosial, infrastruktur berorganisasi, perkakasan dan perisian di kalangan individu dan organisasi. Dan teknologi ini juga telah memberi impak besar dalam bidang dan proses komunikasi, terutama dalam bidang komunikasi manusia dan juga pendidikan yang berkaitan dengan teknologi komunikasi. Okay, terdapat 5 teori yang digunakan dalam teknologi komunikasi, iaitu teori penyuburan, teori penggunaan dan pemuasan, teori pengkayaan media dan juga teori penerimaan teknologi. Teori-teori ini akan diterangkan atau diberi penerangan secara terperinci oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah mengisahkan tentang sejarah teknologi komunikasi. Saya akan menceritakan secara ringkas mengenai sejarah teknologi komunikasi, di mana penemuan lukisan gua diikuti oleh penggunaan simbol sebagai alat komunikasi, kemudian penggunaan asap sebagai tanda isyarat, diikuti oleh penggunaan burung merpati dan juga penggunaan sistem pos. Seterusnya sambungan daripada sejarah teknologi komunikasi, iaitu penggunaan surat khabar, penggunaan radio dan televisyen, penggunaan telegraf dan telefon, penggunaan perkakasan komputer dan internet, penggunaan email dan pesanan teks dan juga menggunakan media sosial. Okey, seterusnya saya akan menceritakan mengenai sejarah teknologi komunikasi secara terperinci. Tadi saya ada menceritakan sejarah teknologi telekomunikasi secara ringkas, di mana penemuan awal teknologi komunikasi tersebut. Okey, untuk penemuan yang pertama yang dijumpai untuk sejarah teknologi komunikasi ialah berupa lukisan gua. Lukisan gua ini merupakan
komunikasi tertua yang dijumpai di dunia ini. Ianya menjadi bahan bukti sebagai peristiwa penting yang berlaku pada zaman dahulu. Lukisan gua ini berfungsi untuk menandakan daerah dan wilayah dan juga sebagai simbol untuk berkomunikasi dan juga wujud dengan makna yang berbeza, bertujuan untuk menyampaikan pesanan tertentu kepada seseorang. Biasanya lukisan gua ini dijumpai di dinding ataupun di permukaan atas di dalam gua tersebut. Terdapat dua tempat yang ditemui, iaitu di Gua Chauvet di Perancis dan juga di Gua Colibau di Romania. Kedua-dua gua ini adalah gua yang tertua dan yang paling awal kita jumpa yang dijumpai di gua tersebut. Okey, untuk sejarah yang seterusnya adalah simbol yang digunakan untuk berkomunikasi, di mana terdapat ukiran batu yang disebut sebagai petroglyphs yang digunakan sebagai simbol yang dijumpai pada sekitar 10,000 tahun sebelum Masihi dahulu. Ukiran batu ni digambarkan sebagai penyampaian cerita oleh manusia purba pada ketika itu. Ukiran ini juga dikenali sebagai seni batu. Negara China dia menciptakanlah idea ni untuk berkomunikasi seperti sewaktu pergerakan waktu untuk menentukan waktu, so dia menggunakan simbol ni dan juga huruf abjad. Penggunaan ini digunakan untuk sebagai alat komunikasi pada waktu dahulu. Okey. Untuk sejarah teknologi seterusnya adalah penggunaan isyarat asap sebagai sebagai pengirim pesanan atau maklumat kepada seseorang. Penggunaan isyarat asap ni sangat popular dan paling banyak digunakan di negara China. Mereka menggunakan isyarat asap ini sebagai untuk menyampaikan pesanan kepada seseorang dengan cara melepaskan isyarat asap ke udara, dan melalui situ orang akan mengetahuilah ada sesuatu yang akan disampaikan kepada mereka. Dan selalunya isyarat ini akan dihalakan ke tembok besar China. Okey, satu lagi adalah penggunaan burung merpati. Pada zaman dahulu orang menggunakan burung merpati ni sebagai penyampai atau untuk mengirim maklumat kepada seseorang. Mereka akan meletakkan huruf kecil yang berukuran kecil di leher burung tersebut supaya tidak jatuh. Dan dan maklumat tersebut dapat disampaikan kepada penerima dengan selamat. Okey, ni
ada beberapa gambar yang dipaparkan di sini. Itu kita tengok di sini, gambar pertama adalah berupa lukisan gua dan gambar kedua adalah simbol pada ukiran batu tu sebagai untuk berkomunikasi, dan lukisan gambar yang ketiga adalah tanda asap, itu isyarat asap yang digunakan untuk menyampaikan pesanan. Dan yang keempat adalah penggunaan burung merpati untuk diterbangkan dan dihantar maklumat kepada seseorang. Okey, masih lagi mengenai sejarah teknologi komunikasi. Yang seterusnya adalah penggunaan sistem pos. Seperti mana yang kita ketahui, sistem pos masih lagi digunakan pada zaman sekarang kerana masih lagi berfungsi sebagai alat sebagai penghantaran surat ataupun barang-barang kepada manusia. Setelah sistem pos diperkenalkan, penggunaan burung merpati sebagai pengirim maklumat telah dihentikan dan digantikan dengan sistem pos. Sistem pos ini diperkenalkan kerana ianya memberi kelebihan di mana membuat penghantaran yang cepat, mengirim maklumat dengan cepat dan menggunakan tenaga manusia dan juga kenderaan untuk menghantar maklumat atau mengirim barang kepada seseorang. Dan ianya sistem pos ini menggunakan kotak surat sebagai tempat penyimpanan maklumat. Seterusnya adalah penggunaan surat khabar. Begitu juga dengan penggunaan sistem pos, surat khabar juga masih lagi digunakan pada zaman sekarang. Ianya digunakan sebagai untuk mendapatkan maklumat secara bertulis untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam surat khabar tersebut. Dan isi kandungannya juga bergantung kepada keadaan semasa lah ya, yang menceritakan apa yang berlaku pada masa dahulu dan juga yang berlaku pada masa sekarang. Surat khabar ini adalah menjadi sebagai media penyampaian maklumat dan ia akan berubah mengikut zaman ke zaman. Okey, sejarah teknologi komunikasi seterusnya adalah penggunaan radio dan televisyen. Radio dan televisyen juga pada masa dulu digunakan untuk menyampaikan maklumat tetapi secara terhad sahaja. Sebabnya bukan semua yang menggunakan radio dan televisyen, hanya orang-orang tertentu, hanya orang yang berkemampuan sahaja yang boleh membeli peralatan tersebut. Tetapi pada zaman sekarang ni boleh dikatakan setiap rumah ada mempunyai radio dan televisyen. Di situ mereka dapat mendapat info atau maklumat atau menerima pesanan melalui saluran tersebut dan digunakan juga sebagai alat hiburan kepada masyarakat. Pada zaman dulu televisyen hanya digunakan
sebagai warna hitam putih, dan zaman sekarang ia adalah berwarna dan mempunyai pelbagai fungsi di dalamnya. Okey, seterusnya adalah penggunaan telegraf dan telefon. Okey, telegraf dan telefon ini digunakan sebagai alat komunikasi di mana telegraf ini merupakan komunikasi yang pertama untuk mengirim pesanan dalam bentuk teks. Okey, pengiriman pesanan dia membantu menyebarkan maklumat di serata tempat. Manakala telefon pula adalah alat komunikasi penting kerana dia menyebarkan maklumat melalui penggunaan suara sebagai medium penyampaian maklumat. Okey. Melalui telefon, isyarat suara itu disalurkan menggunakan kabel sebagai penerima. Okey, di sini kalau dilihat ada dipaparkan gambar-gambar berkaitan dengan sejarah teknologi komunikasi. Okey, untuk gambar ini tengok ada penggunaan sistem pos, surat khabar, lepas tu radio dan televisyen, lepas tu penggunaan telegraf dan telefon. Okey, sejarah yang seterusnya adalah penggunaan komputer dan internet. Okey, seperti mana yang kita ketahui, komputer dan internet ini adalah saling berhubungan dan berkait rapat untuk penggunaan teknologi komunikasi. Okey, komputer dicipta pada tahun 1930 oleh Vannevar Bush dan komputer digital ini diberi nama ENIAC. Okey, mempunyai pelbagai fungsi dalam melakukan kerja-kerja seharian dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan internet yang dicipta oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990. Tim Berners ni mencipta itu World Wide Web ataupun WWW, juga dipanggil internet. Okey, internet ni menggunakan satelit dan kabel dasar laut sebagai medium penyampaian. Penggunaan internet ini dapat dicapai dari serata dunia dalam masa yang singkat dan tepat. Jadi penggunaan internet ini seluruh dunia menggunakannya. Tak kira lah orang tu tua ke muda ke, dan melalui sistem internet ini kita boleh search pelbagai maklumat yang kita kehendaki. Seterusnya, penggunaan email dan pesanan teks. Okey, John Whittle telah memperkenalkan pengaturcaraan untuk menghasilkan surat elektronik ataupun email. Semenjak platform itu diperkenalkan, penggunaan sistem pos sudah dikurangkan. Maknanya bukannya tak digunakan langsung, tapinya masyarakat sekarang banyak menggunakan email untuk menghantar maklumat kepada seseorang. Kerana penggunaan email ni adalah cepat, efektif dan ia juga melibatkan pengurangan kos dan juga penggunaan kenderaan ataupun tenaga manusia. Okey, Neil
Word juga memperkenalkan pesanan teks pada tahun 1992. Pesanan teks juga menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia untuk berkomunikasi dan membantu menghubungkan antara satu sama lain untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Okay. Untuk teknologi, untuk sejarah teknologi komunikasi yang seterusnya adalah media sosial, iaitu penggunaan yang terakhirlah bagi zaman sekarang ni. Kita semua ketahui media sosial ni banyak penggunaannya. Jadi manusia atau masyarakat boleh mendapatkan maklumat melalui FB, itu Facebook, Twitter, TikTok, WeChat, Instagram dan lain-lain lah untuk menyampaikan maklumat ataupun untuk memberi maklumat seseorang ataupun mencari maklumat ke. Lepas tu di dalam tersebut mereka juga boleh menggunakan media sosial ini sebagai untuk mendapatkan video, untuk mengambil gambar, untuk berchatting atau berbual sesama mereka di ruangan media sosial ini. Komunikasi ini menjadi lebih mudah dan efektif sebabnya tak kira jarak dekat atau jauh, tidak menjadi masalah kepada seseorang untuk berkomunikasi. Dan dia juga digunakan kepada sesiapa sahaja yang mereka kenal ataupun tidak kenal. Okey, ini adalah gambar yang terdapat di slide ini, iaitu gambar, kalau tengok sini ada gambar komputer dan internet, ada gambar email dan pesanan dan juga media sosial. Okey, slide kali ini memaparkan tentang pembangunan dalam teknologi komunikasi dan elemen teori teknologi komunikasi. Okey, dalam pembangunan teknologi komunikasi, ianya digunakan, salah satunya adalah dalam organisasi. Setiap organisasi akan menggunakan teknologi komunikasi ini untuk menyampaikan maklumat, menyalurkan sesuatu kepada kaki tangan dan juga mendapatkan maklumat daripada organisasi lain supaya setiap saluran yang diterima itu akan disampaikan kepada sesiapa di dalam organisasi tersebut dengan lebih pantas, cepat dan efisien. Selain tu, organisasi juga banyak menggunakan alatan komunikasi seperti fax, telefon, email, dan mereka tidak perlu pergi berjumpa seorang-seorang untuk menyampaikan maklumat. So melalui perkakasan tersebut ataupun alatan yang digunakan, jadi setiap maklumat yang disalurkan itu hanya melalui atas talian sahaja. Dan juga untuk mendapatkan info-info daripada organisasi lain, mereka juga menggunakan kemudahan komunikasi ini untuk berurusan. Selain daripada itu, dalam pendidikan juga digunakan kemudahan komunikasi teknologi ini untuk mengajar kepada pelajar, kepada anak murid, dan dalam pendidikan tersebut mereka akan menggunakan saluran yang terkini, iaitu
pengajaran melalui talian. Contohnya seperti yang berlaku pada musim pandemik itu, masa COVID-19, jadinya pelajar dan guru ataupun pendidik tidak dapat ke sekolah dan mereka tidak bersemuka. Jadinya jalan terbaik untuk mengajar, mereka membuat sistem PDPR, iaitu mengajar melalui sistem online. So dari situ penggunaan komunikasi teknologi digunakan untuk mengajar anak-anak didik mereka menggunakan komputer ataupun handphone untuk memberi pendidikan kepada mereka. Dari segi pembangunan luar bandar juga, pihak kerajaan telah menjalankan inisiatif dan mengadakan inisiatif supaya saluran maklumat dapat disalurkan dengan betul, tepat, cepat kepada, contohnya kepada orang asli. Kita tahu ya, orang asli ni susah sangat nak dapatkan maklumat terkini sebab mereka ni berada di dalam hutan. Dan satu lagi, mereka kurang mendapat didikan, kurang mendapat info yang terkini berkenaan dengan penggunaan sistem komunikasi teknologi ni. Jadi kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membawa masuk ataupun menyediakan kemudahan seperti memasang pencawang di tempat-tempat yang bersesuaian supaya orang asli ini dapat menggunakan kemudahan seperti internet ataupun penggunaan telefon, talian mudah alih, supaya mereka mendapat info terkini, maklumat yang berlaku di sekeliling mereka itu. Kerajaan juga menyediakan Astro untuk mereka mendapatkan info terkini. Dengan penggunaan Astro itu, mereka boleh membeli televisyen untuk melihat apa yang berlaku di luar sana, mengetahui peristiwa-peristiwa yang berlaku, mendapatkan hiburan, dan mereka tidak ketinggalan lah untuk mengetahui apa yang berlaku di tempat masing-masing. Okay. Dari segi elemen teori teknologi komunikasi pula, itu bermula daripada manusia, lepas tu diikuti oleh prosedur dan cara untuk mendapatkan maklumat, dan daripada maklumat kita boleh berkomunikasi, dan daripada komunikasi disalurkan kepada rangkaian perhubungan. Okey, itu sahaja untuk pembentangan saya pada kali ini. Saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya untuk membentangkan tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Abdul Azizul, Dewan Abdul Aziz 284128 akan menerangkan satu tugasan berkumpulan, iaitu teori teknologi komunikasi. Ini adalah tajuk-tajuk yang akan saya terangkan pada kali ini, iaitu yang pertama, idea atau andaian teori. Yang kedua, tujuan umum. Yang ketiga, proses komunikasi. Yang pertama, kita beri tajuk idea atau andaian teori. Yang pertama, teori penentuan teknologi, iaitu himpunan pandangan teoristis
yang dibuat oleh para ilmuwan yang percaya bahawa teknologi ialah penyebab kepada berlakunya perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, memfokuskan pemerhatian kepada bagaimana teknologi komunikasi mengubah daya indera asas manusia iaitu melihat, mendengar, menyentuh, bau dan rasa. Seterusnya, boleh mengubah cara masyarakat mendapat pelbagai sumber maklumat. Yang seterusnya, yang kedua, kita bagi pada teori penyuburan. Teori penyuburan ini mengandaikan bahawa televisyen menyuburkan atau mewujudkan sudut pandangan yang tidak tepat tetapi dianggap sebagai realiti. Kedua, individu beranggapan bahawa itulah keadaan sebenarnya dan akan membuat penilaian tentang dunia sekeliling berdasarkan sudut pandangan ini. Dengan pendedahan mesej yang sama dan berulang-ulang menghasilkan apa yang disebut sebagai penyuburan. Yang tiga, teori penggunaan dan pemuasan kehendak. Khalayak ialah sebagai individu yang aktif, iaitu mereka mempunyai tujuan dan matlamat tertentu apabila mendedahkan diri kepada media. Dalam proses komunikasi massa, daya usaha untuk menentukan pemilihan media memenuhi keperluan ditentukan oleh khalayak. Media massa sedia bertanding dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan keperluan khalayak. Pendekatan teori kegunaan dan pemuasan ini memberikan alternatif untuk melihat hubungan antara isi kandungan media dengan khalayak. Yang keempat, teori pengkayaan media. Menerangkan bagaimana penggunaan teknologi yang berlainan dapat memberi kesan terhadap mesej yang ingin disampaikan. Teori pengkayaan media ini secara bersemuka dianggap sebagai cara komunikasi yang paling berkesan berbanding dengan email, chat dan telefon. Dengan itu, komunikasi secara bersemuka dapat mengesan keikhlasan dan kejiduan mesej yang ingin disampaikan. Yang kelima, teori penerimaan teknologi. Teori penerimaan teknologi ini ialah satu teori sistem maklumat yang mengkaji bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi. Khususnya berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan sesuatu perisian atau peralatan teknologi berdasarkan kepada dua asas, iaitu anggapan bahawa sesuatu teknologi berguna dan juga anggapan bahawa sesuatu teknologi itu memudahkan. Okay, kita pergi pada tajuk tujuan umum. Tujuan umum yang boleh diperkatakan supaya maklumat yang ingin disampaikan mudah difahami dengan baik dan jelas serta dapat mengelakkan dari salah faham antara komunikator dan pendengar. Terusnya, idea atau pemikiran juga dapat diterima oleh orang lain, lebih-lebih lagi orang terdekat ataupun organisasi. Terusnya, menjadi penggerak atau pengantara orang lain dalam mengerjakan sesuatu perkara atau aktiviti seperti sosialis ataupun kerja amal. Tajuk yang akhir sekali ialah proses komunikasi. Proses komunikasi ini adalah memindahkan maklumat daripada satu pihak yang lain melalui media tertentu. Seterusnya, komunikasi merupakan pertukaran maklumat bagi tujuan pencapaian maksud yang sama. Ini adalah proses komunikasi daripada orang A kepada orang B. Penghantar, enkod saluran, dekod dan penerima. Daripada penerima itu, orang B kepada orang A sama juga dekod melalui saluran, enkod dan penghantar sumber. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hanif Muhammad Zin 284066 nombor metrik. Akan menerangkan bahagian saya di dalam tajuk teori teknologi komunikasi, iaitu apakah hubungan di antara teori dan realiti di dalam topik ini, di mana kita akan melihat apakah kaitan antara teori dan realiti kehidupan berdasarkan teori teknologi komunikasi.
Okey, seterusnya kita akan melihat apakah itu maksud teori dan juga maksud bagi teori dan realiti, dan seterusnya kita akan melihat apa itu teori dan juga apa itu definisi secara amnya. Okey, teori adalah satu perkataan yang berasal daripada Yunani. Dalam konteks sejarah, ianya bermaksud dari segi untuk merenungkan atau mempelajari dari sudut pemikiran spekulatif. Ia bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan beberapa aspek realiti. Ianya terdiri daripada sekumpulan hipotesis di mana ianya ada dua kategori yang boleh membawa kepada teori. Iaitu yang pertama adalah di mana jika andaian tidak disokong oleh pemerhatian, ia juga adalah dipanggil sebagai teori. Dan hipotesis yang kedua adalah ianya disokong oleh pemerhatian yang dapat disahkan. Walau bagaimanapun, hipotesis boleh jadi sama ada salah atau betul kerana ianya perlu diubah sesuai mengikut pemerhatian atau dibuang sama sekali. Realiti pula dikatakan sebagai satu perkara yang abstrak dengan cara keberadaan makhluk dan benda yang nyata dan berkesan. Kita faham bahawa realiti ni adalah perkara sebenar yang berlaku, ianya bukan teori lagi. Teori ini adalah perkara yang kita jangkakan ataupun yang mungkin akan berlaku. Jadi realiti ini mempunyai maksud yang lebih mendalam dan itulah hakikat yang sebenarnya. Seterusnya kita melihat teori. Teori ini biasanya dapat diterjemahkan melalui beberapa teori saintifik. Ianya meliputi dari segi teori, sebagai contoh, teori komunikasi, teori kekacauan, pengetahuan, evolusi, permainan relativiti dan juga fizik kuantum. Ia bukan hanya ada dalam sains semula jadi dan sains yang tepat sahaja. Ianya dapat dilihat dalam model realiti yang banyak kondisi dan ianya perlu disahkan. Secara amnya, teori ini digunakan untuk merujuk sekumpulan idea abstrak. Seperti yang kita faham daripada maksud tadi, teori ini perlu disokong oleh hipotesis ataupun kita boleh panggil inference supaya ianya dapat membawa maksud teori itu akan berlaku. Jadi, itu adalah perbezaan di antara teori dan juga realiti. Dan definisi realiti pula, ianya mempunyai satu sejarah yang besar kerana ianya mempunyai persepsi yang berbeza kerana perkara itu telah berlaku. Kita sebagai contoh, bila Plato mempunyai realiti pengalaman lampau di mana ia mengatakan membezakan antara realiti yang masuk akal dan tidak sempurna yang kita pegang melalui indera dan juga realiti dunia idea yang lain di sisi lain tidak berubah dan kekal. Ini maksudnya pada pandangan beliau, realiti itu tidak boleh diubah lagi kerana ianya sudah terjadi. Dan manakala dari segi Aristoteles menegaskan bahawa realiti itu adalah rasional melalui akal dan bukan melalui indera, di mana kita dapat mengakses pengetahuan yang lebih tepat. Kerana realiti ini dapat membantu kita untuk mengkaji, untuk membuat penyelidikan lebih mendalam kenapa perkara sesuatu itu terjadi. Ianya jika kita nak bandingkan dengan teori, kita tak mampu untuk buat sedemikian kerana ianya belum terjadi lagi dalam peringkat teori ini. Jadi itu adalah perkara yang dapat diterangkan dari hubungan antara teori dan realiti. Okey, jadi baiklah, secara kesimpulannya, teori dan realiti ini mempunyai pandangan dan juga sisi kebaikan dan keburukan masing-masing. Ianya bergantung kepada apa yang kita perlukan terhadap persekitaran tersebut. Teori mempunyai peranannya tersendiri, realiti juga mempunyai pemenangannya yang tersendiri. Jadi bergantung kepada kita untuk menggunakan mana satu, pada waktu bila dan bagaimana cara teori dan realiti itu untuk dipraktikkan dalam perkara yang kita ingin lakukan itu. Jadi sekian saja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Terima kasih.
Hai, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya sebelum ini. Saya Nurul Surafiza binti Saminggo, nombor metrik 284102 dari Pusat Pengajian Kuantan Q. Jadi topik saya ialah analisis dan juga kritikan teori komunikasi, di mana saya ada kupas setiap teori secara ringkas. Iaitu yang pertama, iaitu teori pemuasan kehendak, di mana keperluan tidak melebihi daripada sekadar strategi pengumpulan data selain mengurangkan aspek terhadap penekanan aspek kepuasan. Dan seterusnya ialah teori pengkayaan media, iaitu kepelbagaian media yang memberi impak berbezalah dari realiti. Kebanyakan macam pengguna ni bila dia terlalu fokus kepada contoh penggunaan televisyen, jadi kadang-kadang bila kita tengok drama Melayu lah, contoh, saya bagi contoh sahaja secara rawak. Contoh drama Melayu yang berlaku tidak semestinya dalam realiti hidup manusia yang sebenar berlaku sebegitu juga. Jadi ada kepelbagaian impak lah di situ. Dan juga seterusnya ialah teori penyemburan, iaitu hubungan dan sebab serta akibat antara tahap keganasan di TV mempengaruhi tingkah laku agresif penonton. Kita pun tahu di kepelbagaian media ni ada banyak tahap-tahap cerita kan, contoh di televisyen, fear factor dan sebagainya. Kita boleh tengok lah kadang-kadang drama ataupun aksi-aksi yang ganas yang dipertontonkan tu mempengaruhi juga tindakan dan meningkatkan juga kadar jenayah di merata lah di serata dunia. Sebab kadang-kadang ada perkara yang elok dikongsikan, ada perkara yang tidak elok dikongsikan untuk tujuan sebenarnya untuk pengajaran, tetapi yalah, penonton ni kadang-kadang dia mengambil perkara tu sebagai satu orang kata mempengaruhi tingkah laku penonton tu sendiri. Okey, seterusnya teori penentuan teknologi, himpunan perkara yang bercanggah tidak menurut urutan, fakta yang diputarbelikkan, kenyataan yang diperbesarkan dan retorika yang kabur. Okey, sebab teknologi kita ni sekarang ni sukar untuk ditentukan kesahihan maklumat itu sendiri. Tambah pula sekarang dengan kuasa viral dan sebagainya. Tetapi bukan semua teori tersebut, perkara-perkara tersebut tu tidak membantu ataupun tidak sahih. Tetapi kadang-kadang perlu banyak masa ataupun banyak perkara yang perlu dikaji dan sebagainya untuk kita sampai ke maklumat yang sebenar. Itu antara kritikan teori komunikasi. Seterusnya ialah pendapat tentang teori komunikasi, pun saya kupas daripada 4 teknologi yang telah dibentangkan oleh sahabat saya sebelum ini, iaitu teknologi penggunaan dan pemuasan kehendak. Contoh kegunaan dan pemuasan adalah dia mempunyai andaian, di mana individu yang aktif tu dia mempunyai matlamat dan tujuan tertentu apabila mendedahkan diri kepada media. Contoh bila berita-berita yang dipaparkan di televisyen, biasanya ada temu ramah yang mengaitkan individu yang berkaitan dengan cerita yang hendak disampaikan tu. Jadi itu dari segi pemuasan kehendak lah, supaya cerita yang sampai tu sahih dan tepat dan juga difahami oleh penerima maklumat ataupun penonton televisyen tersebut. Seterusnya teknologi penyuburan, iaitu dia menggunakan dua cara, iaitu mainstreaming dan resonan. Okey, mainstreaming ni dia realiti sosial dalaman yang bukan realiti objektif. Contohnya macam tadilah bila kita tengok TV, bila penonton melihat televisyen, dia melihat apa yang berlaku tu mengaitkan juga pada diri dia, tetapi objektif sebenar yang berlaku di secara realitinya di dunia luar tu tidak sebegitu. Tetapi dia berkaitan. Macam resonan pula, di kesan penyuburan tu dia bertambah apabila
apa yang dipaparkan di televisyen tu dia hampir sama dengan realiti yang berlaku, macam drama yang saya sebut tadi. Contoh, kalau kita melihat, penonton melihat sesuatu drama, hampir kepada keadaan yang dia alami, yang perkara sebenar di realiti kehidupan dia. Jadi dia boleh secara tidak langsung dia memotivasikan penonton tu sendirilah. Kemudian teknologi penentuan dia sebagai penyebab kepada perubahan dalam masyarakat dan sebagai ejen perubah masyarakat. Bila maklumat-maklumat yang disampaikan tu sahih dan informasi yang disampaikan tu tepat, dia boleh menjadi satu ejen perubah lah kepada tingkah laku dari segi penyampaian tu sendiri. Contoh macam teknologi ni kan, kita ada banyak kegunaan teknologi, bukan setakat teknologi saja, tetapi berkait dengan panca indera dan sebagainya. Jadi kita ada perubahan bahasa untuk dalam penyampaian maklumat dan komunikasi itu sendiri. Jadi di situlah dia menjadi sebagai satu perubah tingkah laku sekaligus sebagai ejen perubah masyarakat. Okey, seterusnya teknologi pengkayaan media, dia memberi keberkesanan. Mesej yang disampaikan tu mempengaruhi kepuasan individu tu sendiri dalam berkomunikasi. Contoh, kita ada banyak jenis komunikasi kan. Ada komunikasi verbal, non-verbal, ada macam-macam lagi lah. Jadi yang sekarang paling terkenal bila kita PKP dan sebagainya ni, banyak secara maya ataupun virtual atas talian. Tapi sekarang sebenarnya komunikasi yang paling memberi impak tinggi ialah komunikasi secara bersemuka. Okey, tentang kekuatan. Okey, kita kekuatan teknologi komunikasi ni ada banyak lah. Juga saya ambil 5 poin je. Okey, salah satu ialah impak dan keberkesanan. Okey, bila kita kata capaian tanpa terhad, dunia tanpa sepadan, jadi dia banyak memberikan impak kepada semua. Kuasa viral kan, sekarang sangat popular kuasa viral, daripada contoh kita tahu ada kisah orang susah, bila kita viralkan, kuasa viral itu sendiri membantu beliau mendapat perhatian daripada orang-orang tertentu untuk datang membantu dan sebagainya. Okey, itu memberi impak yang sangat besar lah kepada masyarakat, dan ada mempunyai kesan dia lah yang positif. Okey, kedua ialah pengaruh. Okey, bila kita kata kepada penggunaan media itu sendiri mempunyai pengaruh lah yang sangat kuat. Ya, kalau kita dengar daripada kata-kata orang berbanding dengan apa yang kita dengar ataupun kita dapat lihat, tonton di TV, kita berita, mungkin kita akan lebih mempercayai berita itu sendiri, memberi pengaruh yang besar lah ya, kepada individu ataupun masyarakat. Okey, seterusnya kepelbagaian. Okey, kepelbagaian ni sebab capaian tu sendiri secara meluas. Contoh televisyen, radio, banyaklah saluran-saluran yang digunakan oleh teknologi komunikasi untuk menyampaikan atau menyalurkan komunikasi itu sendiri. Jadi kepelbagaian tu sendiri banyak membantulah semua individu ke masyarakat, organisasi, syarikat dan sebagainya, banyaklah membantu dari segi komunikasi mengikut kesesuaian masing-masing. Okey, seterusnya ialah kepuasan. Of course, bila kita cakap tentang teknologi komunikasi, kepuasan tu sendiri, contohlah antara
kita mendengar radio dan juga melihat televisyen. Tentulah kita lebih rasa puas bila kita melihat televisyen sebab ada paparan gambar, grafik dan sebagainya. Dan kadang-kadang penyampaian maklumat tu lebih difahami sebab ada kepuasan di situ kan, sebab kita lebih nampak perkara yang nak ataupun mesej yang nak disampaikan tu. Okey, seterusnya adalah mutu dan kualiti komunikasi itu sendiri. Okey, mutu penyampaian. Biasalah bila kita menggunakan teknologi dan sebagainya, maklumat tu mudah disampaikan, cepat. Kita dapat menerima maklum balas pun dengan cepat, dapat lebih responsif, dan juga dapat meningkatkan kualiti kerja lah. Contoh kalau kita nak minta apa-apa maklumat, ya, kita cepat, kita menggunakan teknologi komunikasi ni cepat, dan kita dapat maklum balas pun cepat. Itu antara kualiti komunikasi lah. Okey, slide seterusnya ini ialah menceritakan tentang kekuatan dan juga kelemahan teknologi komunikasi itu sendiri. Okey, saya nak pergi kepada kelemahan dululah. Okey, biasalah bila kita berkata tentang teknologi ni, dia kadang-kadang ada banyak fakta-fakta yang mengelirukan. Bila capaian maklumat tu terlalu mudah untuk dicapai, ya, zaman sekarang pula kita gelarkan dunia tanpa sempadan. Jadi banyaklah fakta-fakta yang mengelirukan. Jadi kesahihan maklumat yang kita dapat tu perlu kita kaji dahulu, kita sahihkan dahulu sebelum dikongsi atau disampaikan kepada orang lain. Yang kedua ialah sumber yang mengelirukan. Kadang-kadang bila kita mendapat sesuatu maklumat tu tidak pasti daripada sumber mana, sebab terlalu banyak capaian, terlalu mudah capaian maklumat, jadi kadang-kadang sumber tu agak mengelirukan. Jadi perlu juga analisis dan juga kajian lah dari segi situ. Dan biasalah bila kita mengatakan tentang teknologi komunikasi ataupun teknologi itu sendiri, akan berlakulah gangguan-gangguan teknologi. Contoh dalam komunikasi sendiri, banyak gangguan-gangguan komunikasi yang berlaku, yang menyebabkan kadang-kadang mesej yang hendak disampaikan tu tidak dapat disampaikan secara tepat. Seterusnya ialah masalah kepekaan. Kadang-kadang kita bila antara kita berkomunikasi secara bersemuka dengan komunikasi secara online, kadang-kadang penyampaian tu tidak, bila ada contoh, kalau ada gangguan internet dan sebagainya, jadi dah berlaku kita tidak peka kepada sesuatu arahan tu sendiri, ataupun tidak peka kepada situasi sebenar. Kalau kita berkomunikasi secara berdepan ni, kita lebih boleh faham dari segi bahasa badan, kita boleh nampak keseluruhan riak muka dan sebagainya secara berdepan kan. Jadi kalau secara teknologi komunikasi ni, kita akan ada masalah kepekaan tu sendiri. Okey, kemudian perubahan teknologi sendiri. Perubahan komunikasi, macam sahabat saya yang pertama, Puan Ruzidah dah pun menerangkan dari macam mana proses komunikasi tu berubah daripada zaman dulu sampailah sekarang. Jadi perubahan yang pesat tu kadang-kadang mempengaruhi kepada macam kita pun, kita tahu kita ada masyarakat dalam bandar, di luar bandar, di bandar. Jadi ada beberapa kategori. Jadi perubahan-perubahan teknologi komunikasi ni kadang-kadang mempengaruhi seseorang individu tu sendiri. Contoh, mungkin di luar bandar atau terpencil tidak ada astro, tidak ada televisyen, tidak ada kemudahan-kemudahan komunikasi yang untuk mendapatkan maklumat. Tetapi lebih mudah jika di kawasan bandar dan sebagainya. Jadi ini antara kelemahan-kelemahan teknologi komunikasi lah. Dan seterusnya saya pergi kepada kekuatan. Okey, dari segi Okey, yang last kali ialah kesimpulan. Okey, antara empat teknologi komunikasi yang saya dah ceritakan sebelum ni, saya secara ringkasnya, teknologi komunikasi bukan sahaja memberi maklum balas segera dan cepat, dia ada capaian tidak terhad, dia juga boleh fokus dan menggunakan medium yang pelbagai. Okey, seterusnya dia juga boleh
kemampuan dalam mempelbagaikan jenis-jenis komunikasi, ya, bersesuaian dengan tempat, situasi, keadaan, kawasan, lokasi dan sebagainya. Dan last sekali ialah kepuasan dan meningkatkan mutu. Itu antara kesimpulan yang saya boleh buat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.